Menarik minggu ini, Datuk Lee Chong Wei akui mengenali individu yang cuba menyogok Taufik Hidayat. Naib Chancellor Universiti Awam beri keterangan kes salah laku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Imanda Bazrul dan anda bersama saya dalam Make News memaparkan rangkuman berita dan info rasuah terkini. Berita seterusnya, Datuk Lee Chong Wei mengakui mengenali individu seorang pegawai sukan merangkap bekas pemain kebangsaan yang cuba merasuah lawannya Taufik Hidayat di peringkat separuh akhir Sukan Asia Doha 2006. Namun, beliau enggan mendedahkan namanya kerana perkara itu sudah lama berlalu. Jago Indonesia itu kemudiannya muncul juara selepas mengalahkan Lindan dalam penentuan pingat emas. Chong Wei sendiri tidak berselindung, pernah dipelawa dengan sogokan dan ia berlaku ketika beliau masih meniti persada dunia. SPRM Terengganu telah memanggil Naib Chancellor sebuah universiti awam bagi memberi keterangan berhubung siasatan kes salah laku pentadbiran bagi membantu siasatan dakwaan kes salah laku menipu elon rumah berjumlah RM60,000 selain melantik dan memberi kontrak latihan bernilai RM6 juta yang dibuat secara rundingan terus tanpa tender. Seterusnya, Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Mazlan mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan gagal isytihar RM2 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Razak kepada LHDN serta memberi pernyataan palsu kepada SPRM. Beliau telah didakwa mengikut Seksyen 32-8-C Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. 4 individu termasuk jurutera sebuah jabatan kerajaan direman 5 hari bagi membantu siasatan kes rasuah bagi projek jalan dan sekolah tahfiz di Hulu Selangor berjumlah RM130,000 2 tahun lalu. Turut direman seorang penolong jurutera bagi membantu siasatan kes rasuah berjumlah RM8,000 bagi balasan memperakukan kerja siap bagi penyelenggaraan dan pembaikan kecil ruang pejabat di jabatan yang sama. Pihak pendakwaan telah menyerahkan 485 eksibit kepada pasukan pembelaan bagi kes rasuah dan pengubahan wang haram, membabitkan hartanah di Melbourne, Australia yang dihadapi bekas pengerusi MARA Incorporated Sdn Bhd, Muhammad Lan Alani. Namun pada 5 Februari lepas, Muhammad Lan mengakui tidak bersalah atas 20 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah RM20.45 juta. Pengarah TV dan penulis skrip Muhammad Asri Alias telah membuat laporan kepada SPRM dan polis berhubung dakwaan berlaku penyelewengan dana kandungan digital DKD dalam Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS. Katanya, dia menyedari wujudnya penyelewengan selepas meneliti DKD di bawah kategori dana filem cereka, membabitkan nilai RM40.5 juta yang diagihkan kepada 60 syarikat produksi. SPRM Kedah menahan bekas pegawai tugas-tugas khas ahli parlimen kerana disyaki menyeleweng wang berjumlah RM140,600. Suspek berusia 43 tahun ditahan kerana dipercayai menggunakan kedudukannya bagi melakukan kegiatan berkenaan sejak Ogos 2019 sehingga Januari 2020. Dua pegawai imigresen yang ditahan dalam Opsalat mengaku bersalah di Mahkamah Session Seremban atas 3 pertuduhan menerima rasuah bernilai RM13,300 bagi melepaskan warga negara asing daripada sebarang tindakan Jabatan Imigresen. Kedua-duanya didenda sebanyak RM10,000 dan RM6,000 atas kesalahan tersebut. Berita pencegahan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini mengulangi amaran beliau terhadap amalan rasuah salah guna kuasa pejabat awam dalam titah ucapan pembukaan persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor. Baginda menitahkan agar SPRM terus menjalankan siasatan yang menyeluruh bagi membersihkan Selangor dari amalan rasuah. Baginda juga berharap agar pelaku rasuah yang disabit kesalahan perlu dihukum dengan hukuman berat sebagai mesej penolakan rakyat terhadap gejala rasuah. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM, Datuk Seri Syamsul Bahrain Muhammad Jamil berharap masyarakat mempunyai keberanian untuk katakan tidak kepada rasuah dan sanggup untuk melaporkan perbuatan rasuah.
Syamsul Barin yang akan bersara pada September ini menggesa rakyat Malaysia supaya menjadi hero dan bukan zero dalam memainkan peranan membantras sebarang unsur rasuah. Bahkan setiap individu perlu menjadi frontliner untuk melapor kepada SPRM dan bukan sekadar bercakap-cakap sahaja. Majlis Kalungan Budi Junjungan Kasih menjadi program terakhir bagi pegawai-pegawai sektor dan unit pencegahan berinteraksi dengan TKP Pencegahan SPRM. Program secara maya berlangsung pada 23 Ogos ini telah disertai lebih kurang 280 pegawai. Diadakan sebelum Datuk Seri Syamsul Barin Mohamed Jamil bersara mulai 2 September 2021. Beliau turut berpesan agar warga kerja SPRM perlu sematkan rasa bangga kerana dapat berkhidmat dengan SPRM dalam memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dalam negara. Sekian rangkuman berita Mac News minggu ini. Jika anda mempunyai maklumat rasuah, anda boleh lapor melalui mobile app MACC atau portal SPRM.